Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang dikasihi lagi dibenci sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ni, tengah hari ni biasa orang tidur, orang rehat kan. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini untuk siri yang ke-48. Okey, berita baiknya ialah untuk murid-murid tahun 6 untuk murid-murid tahun 6 yang telah mengikuti siri sehingga kini, nanti sekiranya ada pengumuman bahawa satu peperiksaan khas akan dijalankan, cikgu akan mengadakan 3 siri bengkel untuk kamu. 3 siri bengkel untuk kamu. Siri pertama tata bahasa. Siri kedua bina ayat dan ulasan. Siri ketiga karangan. Cikgu akan gulung semua jenis karangan. Okey? Jadi cikgu akan, sebab murid yang ikuti sampai siri 48 menunjukkan kesetiaan kepada cikgu. Jadi cikgu sebagai menghargai kesetiaan kamu serta ibu dan ayah kamu, maka cikgu akan bagi bengkel secara percuma untuk bantu kamu skor dalam peperiksaan tersebut ya. Jadi sama juga halnya dengan murid-murid tahun 5 ya. Kita tak tahu bila tarikh murid tahun 5 akan menghadapi peperiksaan, adakah serentak dengan murid tahun 6? Wallahu a'lam bisawab, cikgu tak pasti. Sebab itulah cikgu minta Jaswin ataupun Anusha memberikan tarikh kepada cikgu. Mak Jaswin guru, jadi mungkinlah ada tarikh kasar. Tarikh kasar ni bermaksud anggaran tarikh. Mungkin minggu pertama atau mungkin minggu kedua bulan 10 ataupun pertengahan bulan 10. Kena tengok dulu. Okey? Jadi terima kasih cikgu ucapkan kerana murid setia bersama cikgu sehingga siri yang ke-48. Hari Khamis kita akan bermula dengan siri 49, tema alam sekitar. Bermaksud kita ada lagi 3 tema untuk dihabiskan. Tema sains dan teknologi, tema ekonomi dan juga tema apa benda satu lagi tu tak ingat. Damainya bumiku. Dia macam alam sekitar juga. Ada satu lagi tema tu. Tak ingat dah nama. Okey, jadi murid-murid tanpa melengahkan masa hari ini, cikgu nak minta kamu fokus kerana penekanan kita tertumpu kepada ayat aktif dan ayat pasif level sekolah rendah. Level sekolah rendah. Dia punya rumus dan dia punya konsep tidak begitu menepati tata bahasa dewan secara keseluruhannya. Kerana tata bahasa dewan ni dia banyak ayat pasif dia, ayat aktif dan ayat pasif dia banyak. Jadi cikgu penggal sebahagian daripada ilmu yang terdapat dalam tata bahasa dewan itu untuk diselaraskan, untuk disesuaikan dengan peringkat sekolah rendah. Janganlah kamu kata salah pula sebab benda ni cikgu sesuaikan dengan peringkat sekolah rendah. Sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Dia tahap pembelajaran ayat pasif dia berbeza. Kalau nak ikutkan dia ada banyak ayat pasif diri pertama, ayat pasif diri kedua, ayat pasif diri ketiga, ayat pasif ayat pasif kean, ayat pasif kena, ayat pasif ber, dia ada 7. Bila cikgu menulis buku ayat pasif, dia ada 7 jenis ayat pasif. Tetapi untuk peringkat sekolah rendah, cikgu hanya ajar 3 sahaja. 3 sahaja. Jadi kamu ikut rumus yang telah cikgu tetapkan. Baik, cikgu berharap agar semua murid bersedia. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, sekejap bagi cikgu masa untuk tengok WhatsApp dulu. Ada yang tertinggal ataupun tidak? Baik, tidak ada yang tertinggal, maka marilah kita memulakan pembelajaran sekarang. Okey, adakah suara cikgu jelas? Adakah suara cikgu jelas? Sebab ada yang kata lag, ada yang kata lag. Jelas, okey. Baik, terima kasih. Baik, okey. Jadi hari ini penekanan kita tertumpu kepada ayat pasif diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Okey. Sekejap cikgu nak rapatkan sikit mic. Hai Ria. Ria dekat PD ke Ria? Ria nanti dah kat PD tunjuk sikit belanja sikit gambar kat cikgu kan. Belanja sikit gambar kat cikgu. Okey. Badrul tak mute. Ria PSO. Okey Ria. Riang Ria di pagi raya. Okey. Baik murid-murid, sekarang cikgu akan share screen. Cikgu akan share screen. Hari ni tidak ada PowerPoint kerana cikgu nak conteng pada bahagian ni. Kerana cikgu nak conteng pada bahagian Word. Dia tidak memerlukan PowerPoint kerana memerlukan Word.
Okey, cikgu berharap agar kamu dapat benda ni. Kamu ada ni kan? Kamu ada ni kan? Ada kertas ni kan? Kamu ada kertas ni, ada yang tak ada. Ada yang tak ada tu sebab tak print. Sebab tu cikgu bagi nota tu kepada kamu kerana kalau kamu tak nampak kat skrin, kamu boleh tengok dekat nota yang telah diberikan bersama-sama soalan itu. Okey itu dah kira penerangan yang separa lengkap berkaitan dengan ayat pasif. Cikgu tak tunjukkan macam mana proses nak pasifkan tu. Kerana kita perlu belajar. Baik. Yang pertama kita nak belajar apa tu ayat aktif. Ayat aktif tu apa ayat aktif? Kita highlight kan. Cikgu nak murid-murid pastikan ada pen ataupun highlighter untuk kamu garis bersama cikgu. Boleh kita nak guna highlighter sekarang. Cikgu nak ajar kamu satu demi satu. Kalau guna PowerPoint cikgu tak boleh nak highlight. Alright. Okey. Jadi sekarang kita tengok ayat aktif. Okey, cikgu akan highlight kan. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat aktif? Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif berawalan men. Garis ini. Kata kerja transitif berawalan men dan berawalan memper. Asalkan awalan dia ada men dengan memper, dari segi kata kerja transitifnya itu dinamakan ayat aktif lah. Ini secara mudah nak faham. Kalau ikut tata bahasa Dewan, lain makna dia. Makna dia lain. Tapi ini ialah makna untuk memudahkan murid. Apa itu kata kerja transitif semalam kita belajar? Kata kerja yang perlu diikuti oleh objek. Baik, kita tengok. Apakah contoh? Okey, apa benda ni yang ditulis? Tak nampak apa-apa cikgu, saya nampak hitam saja. Oh, tak nampak apa-apa? Okey, cikgu stop share, cikgu share balik. Ada yang kata tak nampak apa-apa. Okey, cuba tengok. Ada nampak apa-apa tak? Okey. Ada nampak apa-apa tak? Okey, dah nampak Alright. Nampak hitam je, mungkin Anusha kena tunggu sekejap. Ataupun keluar balik kemudian masuk balik Anusha. Okey. Ingat ayat aktif tu apa? Ayat yang mengandungi kata kerja transitif berawalan men dan berawalan memper. Okey, contohnya melukis ni kira imbuhan men melukis gambar pemandangan di laman idaman. Kalau siapa tahu laman idaman ni ada dalam buku teks. Najla sedang melukis gambar pemandangan di laman idaman. Jadi melukis ini ialah kata kerja transitif berawalan me. Jadi tolong highlight kan. Cikgu akan highlight kan guna warna hijau. Dan gambar ini, gambar pemandangan di laman idaman ini merupakan objek. Gambar pemandangan di laman idaman ini merupakan objek. Okey, pemandangan di laman idaman. Gambar pemandangan di laman idaman tu objek. Encik Hisham memperindah halaman rumah. Memperindah ini ialah kata kerja transitif berawalan memper. Cikgu highlightkan guna warna hijau. Di manakah objeknya murid-murid? Halaman rumah merupakan objeknya. Pada hujung minggu tu bukan objek tetapi keterangan. Keterangan. Apa maksud keterangan? Keterangan ni kalau kita buang tidak mencacatkan ayat. Kita nak terangkan masa bila dia memperindah halaman rumah tu. Objek ni tak boleh buang. Ingat, objek tak boleh buang. Sekiranya objek dibuang, maka ayat itu menjadi tergantung. Cuba kita buang halaman rumah. Encik Hisham memperindah pada hujung minggu. Ayat tu tak lengkap. Kerana selepas imbuhan memper kena ada objek. Apakah objeknya? Halaman rumah. Baik, adakah kamu jelas berkaitan dengan ayat aktif? Kena ingat. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat aktif? Ayat yang mengandungi kata kerja transitif berawalan men dan berawalan memper. Ayat yang mengandungi kata kerja transitif berawalan men dan berawalan memper.
Ayat aktif transitif ni. Ayat aktif transitif kita tambah. Dia yang boleh pasif ni kata kerja transitif je. Ayat aktif transitif tambah. Transitif. Transitif tu ada objek. Ingat. Transitif tu ada objek. Tak transitif tidak memerlukan objek kata kerjanya. Baik, dari segi makna adakah jelas? Nombor 1 ni bukankah ada 3 contoh? Buang contoh ketiga. Buang contoh ketiga. Kerana itu kamu perlu belajar di peringkat sekolah menengah. Contoh ketiga tu kamu buang. Okey. Jadi dari segi konsep kena pegang dulu. Cikgu nak kamu pegang dulu konsep ayat aktif transitif ni apa? Ayat yang mengandungi kata kerja transitif berawalan men dan berawalan memper. Kalau kamu tengok dalam tata bahasa dewan, konsep ni tak ada. Cikgu yang perkenalkan konsep ini untuk memudahkan kamu mengikut kesesuaian sekolah rendah. Kamu jangan risau, apa yang cikgu ajar ni betul. Walaupun konsep tu tak ada dalam tata bahasa dewan, tetapi dari segi kaedahnya tetap betul. Ini untuk memudahkan. Ini namanya kaedah. Kaedah. Konsep tu ada dalam buku, tapi tak semua murid faham apa yang ditulis dalam buku. Apa yang ditulis dalam buku tu tak semua murid faham. Jadi sebab itu setiap guru ni ada kaedah untuk memudahkan murid memahami. Kalau sebelum ini kamu tak faham apa itu ayat aktif transitif, sekarang ingat, ayat aktif transitif mestilah ada kata kerja transitif, tapi dia ada imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan men dan imbuhan memper. Faham atau tidak? Tak kisahlah men-i ke, mekan ke, asalkan yang depan dia, imbuhan depan tu men dengan memper. Jelas ataupun tidak? Untuk peringkat sekolah rendah. Okey. Jelas Baik. Bagus. Okey. Ini dari segi konsep. Selesai. Okey, sekiranya selesai, cikgu akan tulis kat sini. Selesai. Cikgu selesai. Selesai ni bermaksud cikgu tak akan ulang lagi apa benda konsep-konsep dia ni. Selesai. Okey, cikgu akan tukar tulisan lah. Tulisan Bangla. Ni ada, ni tengok ni ada tulisan Bangla. Bangla Sanggam. Bangla Sanggam le. Ni macam gini punya tulisan Bangla ya. Aku baru tahu wujudnya tulisan Bangla ni. Aku baru tahu wujudnya tulisan Bangla ni, Dek. Okey, cukup. Alright. Okey. Baik. Sekarang kita akan pergi kepada ayat pasif. Ayat pasif. Okey. Kita akan sentuh berkaitan dengan ayat pasif ni yang glamour-glamour je. Yang berkemungkinan masuk dalam peperiksaan je. Sekejap ya, cikgu nak tengok ada WhatsApp masuk. Dah. Okey. Baik. Okey. Isteri cikgu WhatsApp. Sebab dia kata nak bayar duit tile. Jadi isteri WhatsApp kena utamakan ya. Baik. Nombor 2. Ayat pasif terdiri daripada apa? Ni sekarang ayat pasif pula. Ayat pasif ni, ayat pasif yang perlu dipelajari di peringkat sekolah rendah ada 3 jenis. Ayat pasif diri pertama. Okey. Kita highlight kan. 1. Ini peringkat sekolah rendah. Sekolah rendah dia belajar pasif diri pertama. Pasif diri pertama. Highlight kan diri pertama. Ikutlah nak highlight warna apa. Biru pun boleh. Pasif diri kedua. Pasif diri ketiga. Cikgu kalau ayat pasif ni cikgu tak boleh nak guna PowerPoint. Sebab kalau PowerPoint dia lambat untuk patah balik. Yang ni senang. Atas bawah kita tengok. Baik, ayat pasif terdiri daripada berapa? Cikgu nak panggil seseorang. Cikgu nak panggil Adam Haris. Adam Haris? Adam Haris Tan ni kot. Ya. Adam Haris Tan. Cuba bagi tahu cikgu, ayat pasif ni ada berapa jenis? Supaya kita nak tengok kawan-kawan lain jelas ataupun tidak. Ayat pasif sekolah rendah ni, berapa jenis yang cikgu kata tadi kamu kena belajar? Ada 3.
Okey, nyatakan jenis pertama. Nyatakan ayat pasif jenis pertama. Ayat pasif diri, Uh, ayat 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 pasif pasif diri diri pertama. pertama, Jenis ayat kedua. ayat pasif diri kedua, ayat pasif diri ketiga. Okey, bagus. Ini 3 jenis ayat pasif yang perlu dipelajari di peringkat sekolah rendah. Ini sahaja. Ini sahaja. Kalau kita tengok dalam buku teks pun sama. Ini sahaja yang dipelajari. Setakat yang cikgu jumpalah. Diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Okey? Terima kasih. Baik. Ada yang nak jawab. Okey, cikgu nak tanya. Kalau begitu cikgu nak tanya, apakah konsep, apakah makna ayat aktif transitif? Kita nak tahu makna tu supaya setiap murid, siapa nak jawab? Ayat aktif transitif tu apa? Siapa nak jawab? Supaya kawan-kawan lain tu jelas. Ayat aktif transitif tu makna dia apa? Okey, kita tengok siapa yang berani menjawab. Okey, Sarah Alisha nak jawab. Okey, Sarah Alisha ni darjah 5 murid cikgu di Bandar Seri Permaisuri. Antara murid yang menjadi harapan untuk dapat A dalam kedua-dua subjek UPSR tahun depan. Mudah-mudahan, amin. Okey. Sarah Alisha, bagi cikgu makna ayat aktif transitif tu apa? Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif berawalan men dan berawalan memper. Bila disebut ayat aktif transitif, confirm ada kata kerja transitif. Confirm ada kata kerja transitif. Dua jenis awalan yang biasa diuji apa dia? Awalan men dan awalan memper. Okey, bagus. Terima kasih. Alright, ayat pasif diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Itu jenis-jenisnya. Sampai jenis ayat pasif peringkat sekolah rendah. Faham ataupun tidak? Kita nak pergi slowly kita nak belajar. Jenis dia. Kita kena belajar dulu jenis dia. Baik. Kalau semua faham, maka cikgu akan tanda ini selesai. Kita guna tulisan Bangla lagi. Kita guna tulisan Bangla. Aku suka betul tulisan Bangla. Aku tahu kenapa. Sebab baru jumpa katnya. Jakun. Kalau di ni cikgu tak jumpa Kalau di mana? Kalau cikgu guna Surface Pro tak jumpa, cikgu guna MacBook baru jumpa tulisan Bangla ni, macam-macam dunia. Baik, sekarang kita dah belajar konsep ayat aktif, transitif. Yang kedua, kita dah belajar berkaitan dengan jenis ayat pasif. Dan yang ketiga, kita akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif diri pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif diri kedua, dan apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif diri ketiga. Jelas ataupun tidak? Okey, jelas ataupun tidak? Okey, sekarang semua tolong bagi perhatian sebab ayat pasif ni seperti yang cikgu jelaskan, dia agak sukar dan mencabar. Cikgu tak nak orang kata beritahu ayat pasif dia senang aja. No. Kalau senang semua orang boleh jawab. Seumpama kau korek tai hidung, kau gentil-gentil, kau jentik kat kawan. Itu dia kata senang. Tapi yang ini susah sikit. Dia susah, dia kena faham dengan teliti. Dan kalau boleh mak-mak kamu dengar baik-baik. Sama-sama dengar. Sama-sama dengar. Baik. Tapi hari ni cikgu tak nak cerita isu ni Cikgu tak nak cerita isu yang berat-berat Sekolah rendah ni sekadar mengenal dan tahu. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif diri pertama? Kita highlightkan. Pasif diri pertama ni apa? Ayat pasif yang pelakunya merupakan kata ganti nama diri pertama. Pelaku dia dalam ayat tu, pelaku dia ialah kata ganti nama diri pertama. Pelaku tahu pelaku. Pelaku ni orang yang buat perbuatan tu. Orang yang buat perbuatan tu. Itulah pelaku. Orang yang melakukan. Nama dah pelaku, jadi orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Itulah pelaku. Jadi kamu jangan ingat, cikgu pelaku tu apa? Pelaku tu berasal dari perkataan melakukan. Jadi pelaku tu bermaksud orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Okey, contoh pelaku diri pertama apa? Saya. Dia ikut kata ganti nama diri pertama. Aku, kami, kita. Empat ni yang selalu keluar dalam peperiksaan.
nak tak nak kita kena sebut jugalah fokus dia berkaitan dengan peperiksaan kan. Biasanya kalau hamba ke beta ke jarang-jarang keluar dan cikgu tak pernah jumpa setakat ni kecuali di peringkat sekolah rendah. Saya, aku, kami dan kita. Ini ialah pelaku diri pertama yang selalu keluar dalam peperiksaan. Saya, aku, kami dan kita. Baik, kamu tengok ayat contoh. Kamu tengok ayat contoh. Okey, sampai sini faham ataupun tidak? Apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif diri pertama? Ayat pasif diri pertama ialah pelakunya merupakan kata ganti nama diri pertama. Contohnya saya, aku, kami dan kita. Faham atau tidak? Okey. Cikgu pergi slow je. Cikgu pergi slow je. Cikgu memang suka mengajar online. Sekarang ni cikgu minat mengajar online. Kalau mengajar online ni katakan, Almas kata, cikgu, cikgu saya ada bagi tugasan melalui Google Classroom. Boleh tak cikgu bimbing saya cara buat karangan? Kamu serahkan karangan tu kepada cikgu. Kemudian cikgu akan betulkan. Macam siapa? Macam Kalisha, ada cikgu dia suruh buat. Cikgu bantu. Ada Adam Haristan, guru sekolah dia suruh buat. Cikgu bantu insya-Allah. Baik, sekarang kita akan tengok ayat aktif dia macam mana, ayat pasifnya macam mana. Ini contoh je, cikgu tak ajar proses dia lagi. Ni tengok, ayat aktif pelakunya apa ni? Aku. Ni aku, kita highlightkan. Aku akan menutup pintu itu. Kalau pasif dia, pintu itu akan aku tutup. Okey. Kedua, pelakunya apa? Kita. Kita harus menyudahkan kerja ini. Pasif dia apa? Kerja ini harus kita sudahkan. Ni tengok. Kita highlightkan dia punya pelaku. Tolong highlightkan dia punya pelaku. Tolong highlightkan dia punya pelaku. Nombor 3. Pelakunya ialah kami. Kami telah memulangkan buku itu. Bila pasif jadi apa? Buku itu telah kami pulangkan. Okey. Yang keempat, pelaku diri pertamanya saya. Saya menunggang basikal itu tadi. Bila pasif kan, basikal itu saya tunggang tadi. Okey. Apakah yang dimaksudkan ayat pasif diri pertama? Pelakunya merupakan kata ganti nama diri pertama. Aku kata ganti diri pertama. Kita kata ganti diri pertama. Kami kata ganti diri pertama. Saya kata ganti diri pertama. Apa itu kata ganti diri pertama? Kata ganti diri pertama merujuk orang yang sedang bercakap. Orang yang bercakap akan membahasakan dirinya sebagai aku, sebagai kita, sebagai kami, sebagai saya. Alright. Sampai setakat itu, jelas ataupun tidak? Jangan tengok cara pasif ni, cikgu tak ajar lagi. Cikgu nak kamu tengok konten dia bahawa ayat pasif diri pertama ni, pelaku dia dalam ayat ni merupakan kata ganti diri pertama. Jangan tengok dia punya cara pasif. Cikgu nak kamu tengok pelaku dia tu merupakan kata ganti diri pertama. Okey, cikgu tak nak cerita cara pasif lagi. Cikgu nak kamu tengok pelaku dalam ayat tu merupakan kata ganti nama diri pertama. Alright. Jelas. Okey. Terima kasih atas respons yang telah diberikan. Atas respons yang telah diberikan. Kalau ada yang tak mengenal kata ganti nama diri pertama, maksudnya dia kena patah balik belajar berkaitan dengan kata ganti nama diri pertama. Cikgu dah sebut pun tadi kata ganti nama diri pertama tu apa? Kata ganti nama diri yang merujuk orang bercakap. Kamu kalau bercakap dengan kawan kamu, kamu membahasakan diri sebagai apa? Aku, saya, macam gitu. Kami, kita, merujuk orang yang bercakap. Merujuk orang yang bercakap. Alright. Sekarang habis ayat pasif diri pertama. Ayat pasif diri pertama cukup. Kita akan teruskan ayat pasif diri kedua. Ingat apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif diri pertama? Merupakan ayat pasif yang pelakunya merupakan kata ganti nama diri pertama. Cikgu highlightkan ni, kata ganti nama diri pertama ni. Cikgu tebalkan supaya orang nampak jelas. Kita highlightkan dan kita boldkan. Bermaksud benda-benda tu penting . Okey, habis ayat pasif diri pertama. Penerangan dia. Cikgu tak ajar proses nak pasifkan lagi.
Kita nak kenal sahaja jenisnya. Ingat dalam sukatan pelajaran, biasanya murid akan belajar untuk mengenal, bukan untuk buat terus, untuk kenal sahaja dulu. Sekarang cikgu mengajar kamu proses yang sama seperti di sekolah, iaitu murid mengenal ayat aktif transitif, murid mengenal ayat pasif, murid mengenal jenis ayat pasif. Selepas mengenal, kena faham. Murid memahami jenis ayat pasif diri pertama, murid memahami jenis ayat pasif diri kedua, dan murid memahami jenis ayat pasif diri ketiga. Mula-mula kena kenal. Lepas kenal, kena faham. Macam manusia lah kan. Kamu kenal tak kawan baik kamu, kawan kamu tu kenal. Kamu faham tak perangai dia? Saya tak faham. Ada orang dia kenal dia tak faham perangai kawan dia. Ada orang dia kenal kawan dia dan dia faham perangai kawan dia. Sama juga dengan ayat. Kamu kena kenal ayat ni macam mana, kamu kena faham macam mana ayat ni terhasil. Baik, sekarang kita akan tengok ayat pasif diri kedua. Kita akan tengok ayat pasif diri kedua. Baik, nombor 5. Kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif diri kedua? Ayat pasif diri kedua ni apa? Kita tengok pelakunya. Pelakunya merupakan kata ganti nama diri kedua. Kalau ayat pasif diri pertama tadi, pelakunya kata ganti nama diri pertama. Kalau ayat pasif diri kedua ni, pelakunya. Pelaku tu apa? Orang yang melakukan perbuatan tu merupakan kata ganti nama diri kedua. Contoh dia apa? Kata ganti nama diri kedua. Awak. Kita guna warna merah lah contoh dia. Kamu. Lagi. Anda. Kalian. Engkau dengan awak ni sama je. Cuma engkau ni dia lebih kasar sikit lah berbanding dengan awak. Baik. Cuba kita tengok contoh dia. Contoh ayat aktif dan ayat pasif diri kedua. Pelakunya apa ni? Anda. Anda. Yang ni awak. Awak ni diri kedua. Engkau diri kedua. Kalian diri kedua. Apa yang cikgu highlight kan, cikgu harap kamu ikut sekali Sekejap Cikgu nak naikkan. Aduh. Cikgu nak naikkan sikit. Okey. Jadi kalian ni. Jadi anda ni merupakan kata ganti nama diri kedua. Apa itu kata ganti nama diri kedua? Kata ganti nama diri untuk orang yang diajak bercakap. Kalau kamu nak ajak kawan kamu bercakap, kamu panggil kawan kamu tu apa? Awak, engkau, kamu. Itulah merujuk orang yang diajak bercakap. Diri pertama, orang yang bercakap. Diri kedua, dia duduk depan kita. Bila dia duduk depan kita, kita panggil dia apa? Awak, engkau. Kamu, kalian. Contoh ni. Ni anda. Yang ni pelaku dia, awak. Yang ni pelaku dia, engkau. Yang ni pelaku dia, kalian. Okey, cukup. Jelas ataupun tidak ayat pasif diri kedua? Jelas ataupun tidak ayat pasif diri kedua? Jadi jangan keliru ya. Jangan keliru diri pertama dan diri kedua. Tengok pelaku dia. Nak tahu diri pertama ke kedua, tengok pelaku dia. Kalau pelaku dia tu merujuk diri pertama, maka itu jenis ayat pasif diri pertama. Okey. Kita tengok respons yang diberikan oleh murid-murid. Bagaimana setakat ini? Jelas dan faham, jelas dan terang, jelas. Ya, dia macam terbalikkan pelaku tu. Dia terbalikkan pelaku tu. Dia macam terbalikkan pelaku tu. Biasanya pelaku kat depan, bila pasif pelaku tu dia dah tak duduk kat depan lagi. Dia duduk kat tengah. Songsang lain, ayat songsang lain. Jangan tertukar dengan ayat songsang. Jangan tukar dengan ayat songsang. Nak kata terbalik tak terbalik pun.
Ayat songsang lain. Sekarang ni ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif dan ayat pasif. Nanti ayat songsang kita akan belajar kemudian. Minggu depan kita akan belajar ayat songsang. Minggu depan kita akan belajar ayat songsang. Lain. Cikgu nak tunjukkan kamu lain ayat songsang dengan ayat pasif. Okey. Cukup. Sekarang kita akan belajar ayat pasif diri ketiga pula. Senang cerita, ayat pasif diri ketiga ni pelakunya kata ganti nama diri ke berapa? Pasif diri ketiga, pelakunya ialah kata ganti diri nama ketiga. Pelakunya merupakan kata ganti nama diri ketiga. Dia jenis ayat pasif ni tengok pelaku dia siapa. Tengok pelaku dia siapa. Contoh dia, beliau, mereka. Inilah yang glamour. Inilah yang glamour. Dia, beliau, mereka. Dalam erti kata, ayat pasif diri ketiga ni bercerita tentang hal orang lain. Bercerita tentang hal orang lain. Contoh kamu nak mengumpat ataupun kamu nak bercerita tentang hal kawan kamu. Kamu akan guna dia. Kalau kamu nak cerita tentang hal orang yang dihormati, contoh kamu nak mengumpat pasal cikgu, kamu kena guna beliau. Kalau kamu nak mengumpat tentang kawan-kawan kamu yang ramai, bercerita tentang kawan kamu yang ramai, kena guna mereka. Okay. Alright. Mari kita tengok. Yang berikut ialah contoh bagi ayat aktif dan pasif diri kedua. Ayat aktifnya tengok pelakunya. Beliau. 6. Dia. Diri ketiga. Mereka. Diri ketiga. Kalau kita pasif kan, pelakunya tetap sama. Beliau. Nya ni sama dengan dia. Nya ni sama dengan dia. Faham ? Nya ni sama dengan dia. Kalau aktif dia, kalau pasif biasanya jadi nya. Okey, mereka. Okey. Okey. Dah cukup. Sekarang dah faham jenis-jenis ayat pasif diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Itu sahaja dulu. Itu sahaja dulu. Itu sahaja dulu. Baik, kita dah faham konsep ayat aktif, kita dah faham konsep ayat pasif diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Dah kenal dan dah faham, baru boleh belajar buat latihan. Cikgu kalau tulis dia pun tak apa betul. Okey murid-murid, dia ni kalau kita pasifkan, kita boleh tulis dia pun boleh, nak tulis nya pun boleh. Itu nanti kita akan belajar. Kita akan belajar sekejap saja lagi. Baik. Alright. Jadi sekarang kita nak panggil murid tertentu untuk bercerita tentang ayat pasif, tentang jenis-jenis ayat pasif. Baik, siapa nak bercerita? Kita akan panggil Arif Daniel lah. Entah budak gemuk ni tidur ke tengah makan ni. Hello, Mok. Ya. Oh, apa khabar Mok? Lama tak lawan FIFA Mok. Aduh, Mok. Ya je. Petang ni Mok. Boleh. Kau ni petang ni pukul apa Mok? Baik kau fikir dulu pukul berapa. Lepas tuition lah. Lepas tuition boleh. Kau semayang dulu, lepas tu kita balun. Okay? Okay. Alright. Okay. Sebab cikgu dah lopek dah ni. Okay. Jadi sekarang Mok, cikgu nak tanya kamu. Ayat pasif ada berapa jenis untuk murid sekolah rendah belajar Mok? 3. Nyatakan 3 jenis tu Mok. Ayat pasif diri pertama, ayat Okay. pasif diri kedua, ayat pasif Okay. diri ketiga. Okey, terbaik. Apa maksud ayat pasif diri pertama? Kita nak kena tengok apa dia. Ayat pasif yang pelakunya merupakan kata ganti nama diri pertama seperti saya, Cukuplah aku, tu. Dah kami cukup. dan kita. Bagi 2 contoh je cukup. Okey, apa maksud ayat pasif diri kedua Mok? Ayat pasif yang pelakunya merupakan kata ganti nama diri kedua seperti awak, kamu. Okey, bagus. Bagi 2 contoh je. Okey, kalau ayat pasif diri ketiga Mok?
Ayat pasif yang pelakunya merupakan kata ganti nama diri ketiga seperti dia, beliau. Okey, cantik, bagus. Alright. Okey, terbaik, bagus bagus. Okey, murid-murid. Mukri, cikgu tadi saya terkeluar. Tak apa, kalau terkeluar, terima kasih banyak-banyak Mok. Hebat, hebat, mantap. Hebat, mantap dan montok macam badan kamu. Okey, jadi kita tengok siapa yang ada masalah terkeluar dan sebagainya. Kamu boleh tengok rakaman semula. Kamu boleh tengok rakaman semula nanti. Kerana kita ada rekod ni, kita ada rekod. Pastikan cikgu rekod Kalau cikgu tak rekod tolong bagi tahu. Baik murid-murid, sekarang garis dan nyatakan subjek dalam ayat aktif di bawah ini sama ada kata ganti nama. Kita tengok latihan 1. Garis dan nyatakan subjek. Dalam erti kata subjek tu ialah pelaku lah, pelaku. Subjek tu apa? Pelaku. Dalam konteks ayat aktif yang kita belajar ni, kamu tolong bagi tahu cikgu lah. Subjek dia ni, okey. Kita tebalkan, subjek ni ialah pelaku lah, pelaku. Apa tu pelaku? Orang yang melakukan perbuatan tu. Sama ada kata ganti nama diri pertama, jenis kata ganti diri pertama, atau kata ganti nama diri kedua, atau kata ganti nama diri ketiga. Alright. Jadi siapa nak jawab nombor 1? Siapa nak jawab nombor 1? Kalian perlu menyelesaikan masalah itu dengan segeranya. Nyatakan subjek. Subjek itu pelaku dalam konteks ayat ni. Baik, Adelina. Kita bagi Adelina jawab. Cikgu nak bantai murid-murid tahun 4 dulu. Adelina. Adelina? Hello. Apa hal semalam tak masuk kelas? Apa saya lupa? Lupa lah Mak. Okey. Nombor 1. Mana pelakunya Adelina? Kalian. Okey, kalian ke Kailan? Kamu sebut betul-betul? Kalian. Kalian. Okey, cikgu garis Okey, ni kalian. Sekejap cikgu tebalkan sikit. Ni kalian. Kalian ni merupakan subjek atau pelakunya. Nyatakan dia ni kata ganti diri pertama ke, kedua ke, ketiga? Kata ganti nama diri kedua. Okey, bagus. Kata ganti nama diri kedua. Bagus Adelina. Tahniah cikgu ucapkan. Syabas. Okey, terima kasih ya. Okey. Kemudian kita nak tanya siapa lagi? Bagus. Siapa nak jawab soalan nombor 2? Wardina nak jawab. Okey, kita tanya jiran lah. Kita tanya jiran. Jiran yang nak balik kampung esok. Jiran yang nak balik kampung esok. Mana pelaku dia jiran? Kamu. Kamu. Okey, cikgu highlightkan kamu. Okey, apakah jenis kata ganti nama diri ni? Kata ganti nama diri kedua. Bagus. Kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri kedua. Alright. Kau dengar azan tak Wardina? Dengar? Okey, betul lah tu. Alright, seterusnya. Nombor 3. Siapa nak jawab nombor 3? Nabihah nak jawab. Okey, kita bagi Nabihah. Baguslah murid-murid ni. Berlumba-lumba nak jawab. Okey. Nombor 3, Nabihah. Mana pelakunya? Aku. Aku selalu mengingatmu. Okey, ni kata ganti diri ke berapa? Pertama. Pandailah kau Nabihah. Mesti cikgu Galib bangga dengan kamu. Kau masuk tak ke kelas Tok Misai tu? Online. Tak. Masuklah kau ni. Apalah. Okey. Terima kasih Nabihah. Bagus. Kamu ni banyak menunjukkan peningkatan yang baik dalam bahasa Melayu cikgu tengok. Okey. Yang keempat, siapa ni? Interframe. Atif Rifki. Kau ni Atif Rifki nak jawab. Okey, Atif Rifki, sila jawab nombor 4. Mana kata ganti nama diri dia? Dia. Ataupun subjek dia ataupun pelaku dia. Okey, betul dia. Dia ni kata ganti diri ke berapa? Ketiga. Baguslah Atif Rifki. Okey, Atif Rifki nak tanya, kamu ni dah jawab apa? 6. Patutlah pandai. Okey, bagus. Terbaik. Kamu dari mana ya Atif Rifki? Dari negeri mana? KL?
Okey. Dia dah mute dah balik. Okey, seterusnya nombor 5. Siapa nak jawab nombor 5? Siapa nak jawab nombor 5? Arisa, Dalila ke? Ella sini dulu. Ella sini. Ella sini ni sebab semalam dia tak masuk kelas ya. Ella sini, Ella sini, Ella situ. Ella, Ella. Cuba jawab soalan nombor 5 Ella. Mana subjeknya Ella? Kami. Kami. Bagus Ella. Dia kata ganti diri ke berapa Ella? Kata ganti nama diri pertama. Baguslah Ella. Ella ni sekolah mana Ella? SK Taman Mega. Oh, okey, alright. Bagus. Kata ganti nama diri pertama. Terbaik. Okey. Terima kasih Ella. Kamu dah 5 baru kan? Ella ni ada harapan nak dapat 6A ni tahun depan. Okey, yang terakhir nombor 6. Kita nak panggil Izzah Liana. Harap-harap kali ni mikrofon kau jadi. Kalau tak, aku pergi rumah Cikgu Rosnita hari ni juga. Hello? Kak Ita weh. Izzah Liana? Hilang lagi. Aduh yai kau ni. Okey. Kita bagi by Haki lah. Apalah Izzah Liana ni. Asyik tak jadi yo. By Haki. Mulyadi Muda kot. Mulyadi Muda. Sila jawab soalan 6 Muda. Beliau. Beliau. Bagus. Beliau. Jadi kata ganti nama diri ke berapa ni? Ketiga. Baguslah by Haki. Alright. Murid-murid, tahniah diucapkan kerana semua jawapan yang diberikan tepat. Okey, cikgu akan ulang balik. Nombor 1 jawapan dia ialah kata ganti nama diri kedua. Nombor 2 jawapannya ialah kata ganti nama diri kedua. Nombor 3 jawapannya ialah kata ganti nama diri pertama. Nombor 4 jawapannya ialah kata ganti nama diri ketiga. Nombor 5 ialah kata ganti nama diri pertama. Dan nombor 6 kata ganti nama diri ketiga. Nampak tak? Cara cikgu ajar ayat pasif lain. Cikgu akan sentuh balik kata ganti nama ni. Kerana apa? Kerana setiap kata ganti nama diri berbeza dari segi pasifnya. Nampak? Step by step cikgu ajar. Okey, setakat ni semua jelas? Sampai latihan 1 jelas? Sampai latihan 1 jelas? Okey, jelas. Alright. Okey. Cantik. Alright, okey. Bagus. Sekarang kita akan tengok. Sekarang kita akan tengok latihan 2. Tapi latihan 2 ni macam ni. Cikgu akan ajar dulu baru kita boleh buat latihan 2. Tak boleh kamu terus buat latihan 2 sebab cikgu bina latihan ni memang untuk murid-murid jawab dengan betul. Barulah kamu boleh jawab latihan ketiga. Faham Latihan 3 ni ada 15. Ada 15 soalan. Latihan 2 ni ada 5 soalan. Ini cikgu nak ajar satu-satu dulu. Cikgu nak ajar satu-satu dulu. Okey. Kita kena tengok dulu kita kena tengok dulu cara nak jawab. Okey, cikgu akan cikgu akan buka satu lagi Word. Cikgu akan buka lagi satu Word untuk terangkan kepada kamu. Jadi boleh ke tak buka 2-3 Word ni? Tak boleh Okey, kalau tak boleh tak apalah. Kalau tak boleh cikgu akan cikgu save dulu, cikgu tutup. Cikgu save dulu, cikgu tutup, cikgu akan buat Word baru. Cikgu akan buat Word baru. Okey, kamu tengok sini. Kan dia ada ruangan kan? Dia ada ruangan kan? Okey, sekejap Save penerangan ayat pasif. Okey. Cikgu tak reti sangat macam mana nak guna ni kan. Tapi kalau Windows okey, dia senang sikit. Alright. Okey. Alright. Cikgu bagi satu contoh Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh. Sekarang kamu tengok macam mana kita langkah pertama nak buat ayat pasif ni. Kamu tengok betul-betul. Jap, cikgu pilih tulisan lain. Tulisan apalah Tulisan Devanagari. Devanagari. Ini
Tulisan Dewanagari. Kamu tengok. Macam-macam jenis tulisan ada, Dek. Jap. Kamu tengok cikgu bagi ayat contoh. Cikgu bagi ayat contoh. Kita bagi satu ayat contoh siapa ni? Bagi ayat contoh. Kami telah menelan api itu untuk membuktikan bahawa kami hebat. Kau nak tunjuk hebat, kau telan api. Ini kerja gila namanya. Telan api kerja gila. Kami telah menelan api itu untuk membuktikan bahawa kami hebat. Okey, macam mana langkah pertama untuk kita buat ayat pasif ni? Kamu tengok kamu tengok. Jap. Cikgu akan masukkan ni. Langkah pertama, okey, langkah satu, garis subjek. Kamu tengok langkah satu, garis subjek. Langkah dua, garis kata kerja, garis perbuatan dan objek. Garis perbuatan dan objek. Perbuatan dan objek. Langkah tiga, garis keterangan. Garis keterangan. Inilah tiga langkah dia. Cikgu guna istilah yang lebih mudah dia. Garis perbuatan dan objek. Garis perbuatan dan objek. Okey. Tengok dulu Tengok dulu. Jangan salin apa-apa lagi. Tolong tengok dulu. Pertama, langkah satu apa dia? Garis subjek. Okey, cikgu garis subjek Dan cikgu menggunakan warna lain. Cikgu guna warna biru, cikgu garis. Okey, faham tak? Cikgu dah garis subjek. Faham tak? Cikgu dah garis subjek. Cikgu kelas ni habis pukul berapa? Pukul 2. Okey. Tengok dulu. Jangan peduli lagi kelas ni habis pukul berapa. Tengok dulu. Yang kedua, garis perbuatan dan objek. Perbuatan dia apa? Telah menelan. Objek dia apa? Api itu. Kita garis dan kita label guna warna lain pula. Cikgu guna warna purple. Nampak ataupun tidak? Cikgu dah buat langkah kedua. Langkah satu, cikgu garis subjek. Langkah dua, cikgu garis perbuatan dan objek. Langkah tiga, cikgu garis keterangan. Keterangan ni cikgu guna warna apa? Cikgu akan menggunakan warna hijau. Cikgu garis. Nampak ataupun tidak? Kemudian, langkah 4, label nombor. Label nombor. Labelkan nombor. Kita labelkan nombor. Jadi subjek ni kita label guna nombor 1. Sebab langkah 1 ni garis subjek. Perbuatan dan objek ni kita label nombor 2. Keterangan ni kat belakang. Selepas objek ialah keterangan. Kita label nombor 3. Jadi dia ada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Lepas tu barulah kita masukkan dalam kotak. Apa kotak dia? Kamu tengok. Kita masukkan dalam kotak. Kita garis, kita masukkan dalam kotak. 1 ni apa? Subjek. Salin subjek. Masukkan kami dalam ni. Faham Janganlah besar sangat tulisan tu. Bahagian kedua, apa dia? Garis perbuatan dan objek. Kamu masukkan perbuatan dan objek ni dalam bahagian kedua kotak. Yang ketiga, keterangan. Masukkan bahagian keterangan ni dekat kotak ketiga. Jadi inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Okey. Faham. Okey, sekarang.
sekarang kita buat yang ni. Cikgu akan panggil seorang. Cikgu akan panggil seorang murid untuk membantu cikgu untuk jawab soalan satu. Kita nak panggil seorang murid untuk bantu cikgu jawab soalan satu. Baik, soalan satu ni cikgu akan copy dekat sini. Soalan satu ni. Sekarang ni kita nak buat latihan satu tau, latihan dua tau. Sekarang ni kita nak buat latihan dua. Latihan dua ni apa? Tulis subjek pada ruangan 1, kata kerja dan objek pada ruangan 2, keterangan pada ruangan 3. Siapa nak bantu cikgu? Okey. Ramainya nak jawab. Tengok Wan Emir Izzuddin. Kita bagi Wan Emir Izzuddin. Wan Emir Izzuddin. Okey. Hai. Okey, sekarang langkah 1 kita kena garis apa dulu Wan Emir Izzuddin? Kita perlu garis kalian. Kita perlu garis kalian. Okey, cikgu garis kalian dan cikgu label guna warna biru Boleh Okay. Sebab cikgu nak beza-bezakan warna tu. Jadi kalian ini lepas kalian kita kena garis apa dia? Perbuatan dan objek. Kat mana perbuatan dan objek? Perlu membuat unggun api. Bagus. Cikgu akan garis dan cikgu akan guna warna purple. Okey, yang ketiga kita garis apa? Keterangan. Keterangan dia mana? Sebelum matahari terbenam. Okey, bagus. Sebelum matahari terbenam. Okey, kemudian kita garis. Okey, jadi nombor 1 kita nak isi apa ni? Kalian. Bahagian kedua? Perlu membuat unggun api. Yang ketiga? Sebelum matahari terbenam. Kamu tak nampak kenapa cikgu akan buat kotak ni? Nanti kamu akan nampak kenapa cikgu buat kotak. Lepas cikgu buat kotak baru kamu tahu. Oh ya Allah cikgu, senangnya ayat pasif. Senangnya cikgu ayat pasif lepas cikgu buat kotak ni. Okey, terima kasih Wan Emir Izzuddin, terbaik kamu. Terbaik. Tahniah cikgu ucapkan. Terima kasih. Terbaik. Okey. Sekarang, cikgu nak siapa nak jawab nombor 2? Okey, setakat ni semua faham ke tidak? Respon dulu, faham ataupun tidak? Okey. Cikgu nak panggil Memin. 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 Yasmin. Bantu cikgu Min jawab soalan 2 Min. Nombor 1 garis mana Min? Hilang si Yasmin ni. Okey. Cikgu tak unmute. Cikgu dah unmute lah Min. Okey. Okey Min. Sila jawab nombor 2. Nombor 1 garis mana? Saya. Bagus. Cikgu label guna warna biru. Nombor 2? Mesti mengutamakan kesihatan mental. Okey, bagus. Mesti mengutamakan kesihatan mental. Cikgu tebalkan dan cikgu garis guna warna ni lah. Guna warna purple. Okey, yang ketiga Min. Yang ketiga tu namanya apa Min? Apa? Yang ketiga tu namanya apa? Keterangan. Keterangan. Mana keterangan Min? Supaya tidak mengalami gangguan emosi. Okey. Kita garis guna warna hijau. Okey, sekarang masukkan dalam kotak. Apa yang nak dimasukkan dalam kotak? Saya. Sebutlah. 1 saya, 2 apa? 2 mesti mengutamakan kesihatan mental. Okey. Tidak mengalami gangguan emosi. Okey, terbaik. Bagus. Tahniah cikgu ucapkan. Terbaik. Mantap. Terima kasih Min. Okey. Seterusnya nombor 3. Siapa nak jawab nombor 3? Siapa nak jawab nombor 3? Okey. Najla. Najla nak jawab. Okey, kita bagi Najla. Najla sila jawab nombor 3 Najla. Nombor 1 mana kena garis? Kami. Okey, cikgu garis kami. Cikgu guna warna biru. Okey, kemudian nombor 2.
Sentiasa merancang masa belajar. Sentiasa merancang masa belajar. Cikgu garis guna warna purple. Yang ketiga, Dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Bagus. Okey. Cuba tengok nombor 1. Nak jawab apa? Isi apa ni nombor 1? Kami. 2. Sentiasa merancang masa belajar. Okey. 3. Dengan sebaik-baiknya. Bagus. Dengan sebaik-baiknya. Tahniah. Bagus. Terbaik. Terima kasih Najlah atas bantuan kamu. Okey. Seterusnya siapa nak jawab pula? Siapa nak jawab pula kali ni? Sekejap cikgu betulkan dulu. Okey. Farin Irfan nak jawab. Farin Irfan nak jawab. Okey Farin. Farin. Tak jumpa nama Farin. Dia eja pelik-pelik cikgu takkan jumpa. Arisa Dalila. Arisa Dalila. Siapa eja pelik-pelik tak eja normal cikgu tak jumpa. Arisa Dalila. Sila jawab soalan nombor 4. Bantu cikgu. Okey. Satu. Mereka. Okey, 1. Cikgu terus masukkan dalam kotak Okey. Okey, nombor 1 mereka, maksudnya cikgu terus masukkan dalam kotak mereka. Okey. Nombor 2 nak masukkan apa dalam kotak? Mempraktikkan kaedah belajar secara kumpulan. Okey, mempraktikkan kaedah belajar secara kumpulan. Bagus. Ini cikgu guna warna purple. Cikgu teruskan masuk dalam kotak. Okey, yang ketiga. Sebelum menghadapi peperiksaan. Sebelum menghadapi peperiksaan. Okey, bagus dan tahniah Terbaik. Power lah Risa Dalila ni. Okey, jadi hebatlah, hebat. Okey. Sekarang siapa nak bantu cikgu? Terima kasih Risa Dalila. Okey, siapa nak jawab soalan nombor 4 pula? Cikgu nak panggil Amani lah Cikgu nak panggil Amani lah. Amani, Kristina Amani. Ada tak Amani? Kristina Amani tak ada lah hari ni. Kristina Amani. Tak ada pula hari ni. Hilang budak ni Okey. Saya nak panggil Putri Yalina. Putri Yalina nak cuba jawab. Okey, Putri Yalina sila jawab soalan nombor 5. Nombor 5 apa? Hello. Nombor 5 anda yang pertama. Okey, 5 anda yang pertama. Bagus. Cikgu label guna warna biru, cikgu terus masukkan dalam kotak ya. Okey, nombor 2 kita nak garis apa? Perlu mengambil makanan. Okey, perlu mengambil makanan. Okey, cikgu guna warna purple. Kemudian cikgu garis. Okey. Yang ketiga, Dengan berdasarkan piramid makanan. Ini semua ialah ayat-ayat berkaitan dengan tema yang terdapat dalam buku teks ya murid-murid. Yang terdapat dalam buku teks. Bukan ayat di dalam buku teks, tema di dalam buku teks. Okey, terima kasih. Tepat sekali. Habis. Habis. Jadi inilah cara kita nak pasifkan dulu. Okey murid-murid, bila kita nak pasifkan, kita kena pecahkan dia kepada 3 bahagian. Kita pecahkan dia kepada 3 bahagian. Yang pertama dulu kita kena kenal dia punya kata ganti nama diri. Sebab setiap ayat pasif berbeza dari segi kata ganti nama diri. Yang kedua kita kena kenal macam mana kita nak pecahkan ayat pasif tu. Kita pecahkan dia ikut 3 bahagian. Yang pertama subjek, yang kedua perbuatan dan juga objek, yang ketiga ialah keterangan. Oh yang ini cikgu tak ni lagi lah. Ini yang tadi cikgu pindahkan tadi. Okey, cikgu masukkan balik lah. Perlu membuat unggun api. Ini ialah warna purple. Yang keempat ialah sebelum matahari terbenam. Okey. Kristina Amani tak ada hari ni. Kalau tak cikgu nak tanya dia. Adlina cikgu dah tanya. Semalam Adlina pula tak ada. Hari ni Kristina Amani tak ada. Bergaduh kedua orang budak ni. Okey. Jadi kita tengok. Kita tengok. Sekejap.
Lari pula. Okey dah cukup. Sekarang faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Cara kita nak pecah-pecahkan ayat ni. Kita nak pecah sebelum kita pasif, kita kena kenal jenis kata, jenis subjek dia, jenis pelakunya. Diri pertama, diri kedua atau diri ketiga. Kemudian kita kena pecahkan dia kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Kemudian barulah kita nak pasif. Barulah kita pasif. Setakat ini faham ataupun tidak? Sekarang barulah kita pergi kepada bahagian terakhir, iaitu menukarkan secara keseluruhan ayat aktif kepada ayat pasif. Slow-slow cikgu ajar. Step by step cikgu ajar. Step by step cikgu ajar. Okey. Adam Haris. Cikgu, saya tak dengar. Semua ada murid ada masalah tak dengar ke? Kamu dengar tak cikgu cakap ni? Dengar. Okey. Ada yang tak dengar. Jadi cikgu pun mungkin orang tu ada masalah kot. Mungkin orang tu ada masalah kot. Baik. Imran kata tak dengar sangat. Cikgu rasa kalau tak dengar sangat tu mungkin kamu kena upkan kamu punya volume Cikgu dah habis upkan dah volume cikgu. Alright. Alright. Okey. Jadi sekarang kita akan tengok macam mana nak tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, semua tolong bagi perhatian. Semua tolong bagi perhatian. Yang ini ialah bahagian yang terakhir. Cara menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey. Ini kena salin Cara menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Langkah 1, buat apa? Kenal pasti pelaku. Sama ada diri pertama, kedua atau ketiga. Oh Izzah, usahlah engkau kecewa Izzah, kerana cikgu tidak mendengar suaramu. Lain kali, suruhlah Kaita tu beli headphone yang mahal tu, yang bapak jin tu yang macam artis suruh Kaita beli tu. Okey. Langkah kedua. Langkah kedua. Pecahkan ataupun bahagikan ayat kepada 3 bahagian. Iaitu 1. Bahagian subjek. 2. Bahagian perbuatan dan objek. 3. Bahagian keterangan. Okey, kadang-kadang ayat tu ada keterangan, kadang-kadang tak ada. Kena tengok. Okey. Langkah 3. Langkah 3. Pasifkan ayat menggunakan nyanyian di bawah ini. Menggunakan nyanyian di bawah ini. 2 berubah tempat, tidak berubah sifat. 1 berubah tempat dan juga berubah sifat. Dia ada nyanyian dia ni. Okey. Guna nyanyian di bawah ini. 2 berubah tempat, tidak berubah sifat. 1 berubah tempat dan juga berubah sifat. Bahagian ketiga.
Kekal dan tidak berubah tempat. Okey. Okey, dah siap? Dah siap salin? Ni. Cara menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Dia begini. Ini boleh digunakan oleh guru-guru di sekolah juga. Kalau rasa membantu bolehlah guna. Bolehlah guna. Okey. Oh, mak korang ni tak habis-habis cerita MRSM. Bagus. Perbincangan yang bagus. Ada guna juga grup cikgu ni. Perbincangan yang bagus. Cikgu suka perbincangan seperti itu. Berkaitan dengan masa depan anak. Maksudnya mak-mak kamu ni bagus, proaktif. Perbincangan yang sihat. Cuma kalau ada yang jenis kalut tu payah sikit lah. Betul ke sekolah buka bulan 8? Betul ke sekolah bulan ke-8? Ya Allah, ya Tuhanku. Baju anak saya dah tak muat cikgu. Anak saya perut makin ke depan. Macam gitulah. Alright. Cikgu, kasut anak saya dah tak muat cikgu. Kenapa? Dikekah dek buaya pula dah. Rumah saya hanyut cikgu. Macam mana nak sekolah? Macam-macam ya cerita dia ya. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar kamu cara pasif. Okey. Cara pasif. Dah bersedia semua? Dah siap salin? Dah siap salin? Okey, dah. Okey, cikgu teruskan ya. Baik, yang ni tak apa. Sekarang, kita bagi contoh yang ni tadi. Ingat yang ni. Tolong tambah satu lagi, peringatan. Ayat pasif diri pertama dan kedua, cara pasifnya adalah sama. Iaitu tak boleh ada di oleh. Tak boleh ada di oleh. Ayat pasif diri ketiga sahaja yang ada di oleh. Ingat tu ya. Ini peringatan. Ayat pasif diri pertama dan kedua, cara pasifnya sama. Apa itu ayat pasif diri pertama dan kedua? Pelakunya ialah kata ganti diri pertama dan kedua. Ayat pasif diri ketiga sahaja yang ada di oleh. Yang ada di oleh. Okey. Baik. Okey, cikgu bagi contoh sekarang. Kita bagi ni. Kita buat ayat yang ni tadi. Okey, kita buat ayat yang ni. Yang ni. Pakcik Kasim. Pakcik Kasim ni diri ketiga lah sebab nama. Nama ni kena diri ketiga. Okey. Siapa nak bantu cikgu? Siapa nak bantu cikgu untuk pasifkan? Maksudnya ialah yang pertama kita kena kenal pasti. Ni diri pertama ke, diri kedua ke, diri ketiga. Okey, untuk pengetahuan murid-murid ini dikenali sebagai diri ketiga sebab subjeknya nama orang. Jadi subjeknya ialah Pakcik Kasim. Cikgu label. Cikgu garis. Nombor 2, perbuatan dan juga objek. Menyergah budak-budak itu.
Sambil menjegilkan matanya. Ini ialah keterangan. Okey murid-murid, ingat kalau nama orang dia diri ketiga. Cara pasifnya diri ketiga. Maksudnya dia kena ada di oleh. Cikgu ulang balik. Cara pasif diri ketiga kena ada di oleh. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Dua berubah tempat. Tengok susunan dia ini 1. Ini 2. Ini 3. Faham? Faham Kalau pasif susunannya macam ni. Dua berubah tempat. Maksudnya menyergah budak-budak itu. Dua berubah tempat, tidak berubah sifat. Satu berubah tempat dan juga berubah sifat. Okey, jadi budak itu disergah oleh. Ni. Tengok budak-budak itu disergah oleh. Nampak ni? Kita bawa dia ke depan. 2 ni bawa ke depan. Budak-budak itu disergah oleh. Lepas tu 1 ni dia berubah tempat dia. Disergah oleh Pak Cik Kasim. Pak Cik Kasim. Okey. Pak Cik Kasim. Dan yang ketiga, sambil menjegilkan matanya. Tapi cikgu tak sukalah guna nyanyi-nyanyi tu kan. Tak best langsung nyanyi-nyanyi tu. Jadi kamu tengok 2 bawa ke depan, 1 duduk kat belakang. Tapi 2 ni dia dah berubah. Menyergah budak-budak itu bila pasifkan jadi apa? Budak-budak itu disergah oleh. Kena ada di oleh. Ni, kena ada di oleh. Nampak ni cikgu tambah. Menyergah budak-budak itu jadi kat depan. Dan kata kerjanya berubah jadi di oleh. Budak-budak itu disergah oleh, baru letak 1 kat belakang. Pak Cik Kasim. 3 ni tetap kat belakang, tak berubah. Jadi bahagian yang dipasifkan ialah 1 dan 2 sahaja sebenarnya. Budak-budak itu disergah oleh Pak Cik Kasim sambil menjegilkan matanya. Kenapa ada di oleh? Ada yang tanya. Kerana pelakunya ialah pasif diri ketiga. Kerana pelakunya ialah diri ketiga, maka kena ikut pasif diri ketiga. Nama orang ni kena ikut pasif diri ketiga. Okey. Baik. Cikgu bagi contoh lain. Ini jawapan pasif dia ni. Budak-budak itu disergah oleh Pak Cik Kasim sambil menjegilkan mata dia. Yang kedua, kamu harus mengemas buku di atas meja itu dengan segeranya. Okey, siapa nak bantu cikgu buat jawapan ni? Siapa nak bantu cikgu buat jawapan ni? Dia bantu cikgu dari segi ni saja. Garis nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Disergah tu, hoi! Maksudnya macam itulah disergah. Okey, Puteri Nurin Arisa nak jawab. Okey, Puteri Nurin Arisa. Okey, Puteri Nurin Arisa tolong bantu cikgu. Kau makan durian sedap Kamu makan durian kat mana? Kampung. Tu kampung siapa? Kampung ayah kamu? Baliklah kampung mak dulu. Terengganu lagi seronok lah. Ada pantai. Kampung sebelum Raya Haji baru balik kampung mak. Betul. Dekat pantai timur, Raya Haji meriah. Dekat Kuala Kangsar tak ada apa. Ayah kamu orang Kuala Kangsar ke? Ipoh. Oh, Ipoh. Okey, Puteri Nurin Arisa, tolong bantu cikgu. Yang pertama nak garis apa? Kamu. Okey, kamu. Kita garis, cikgu label guna warna biru. Kemudian yang kedua kena garis apa? Harus mengemas buku di atas meja. Sampai itu harus mengemas buku di atas meja itu. Dia kalau ada itu, sampai situlah objeknya. Yang ketiga apa dia? Dengan segeranya. Okey, dengan segeranya warna hijau. Okey, kena ingat kita label. Kamu ni nombor 1 harus mengemas buku di atas meja itu. Nombor 2,
Dengan segeranya ni nombor 3. Okey. Jadi macam mana nak pasifkan dia? Buku di atas meja itu haruslah Tak ada lah. Buku di atas meja itu harus kamu kemas. Harus kamu kemas. Harus dengan kamu segeranya. kemas dengan segeranya. Itulah cara dia. Buku di atas meja itu harus kamu kemas. Maksudnya ialah kita buang imbuhan hadapan saja. Kalau nak pasif diri pertama ni, kita buang imbuhan hadapan. Cara pasif diri pertama dan kedua, kata kerja awalan ni kita buang. Maksudnya ialah buku di atas meja itu harus kamu kemas. Dengan segeranya kat belakang ni tetap kat belakang. Bahagian ketiga jangan ubah murid-murid. Bahagian pertama dan kedua sahaja kamu ubah. Inilah jawapan yang tepat. Okey. Terima kasih Putri Nurin Arisa. Terbaik. Okey. Seterusnya, siapa nak jawab yang ketiga? Siapa nak jawab soalan yang ketiga? Tak apa, cikgu bimbing. Cikgu bimbing. Siapa nak jawab soalan ketiga? Nur Ain Sabrina. Siapa? Okey, Nur Ain Sabrina. Nur Ain Sabrina, cikgu dah unmute. Tolong jawab soalan yang ketiga. Okey, yang pertama, kita kena kenal pasti. Pelakunya ni diri pertama ke, kedua ke, ketiga? Jap. Ini apa benda ni? Control C. Okey. Alright. Okey, Nur Ain Sabrina masih bersama cikgu? Hello, dengar tak? Okey, dengar. Okey, cuba tengok pelakunya. Diri pertama ke, kedua ke, ketiga? Pertama. Hoi, mereka ni pertama ke? Mereka ni Mereka tu ketiga. Ketiga ni bercerita tentang hal orang lain. Pertama ni merujuk orang yang bercakap. Mana ada mereka bercakap? Mereka ni kita guna masa nak bercerita tentang hal orang lain. Jadi kalau pelakunya diri ketiga, pasif dia kena ada apa? Kena ada dioleh. Kalau cara pasif diri ketiga kena ada dioleh. Kalau cara pasif diri pertama tak boleh ada dioleh. Dia kena buang imbuhan hadapan. Itu kena ingat tu. Okey, cuba kamu garis kat mana nombor 1? Mereka, garis nombor 1, warna biru. Nombor 2? Masukkan buah durian itu. Memasukkan buah durian itu. Okey. Yang ketiga? Ke dalam bakul. Ke dalam bakul. Okey, ingat kalau kita label 1, 2, 3, yang dipasifkan hanyalah nombor 1, yang dipasifkan hanyalah nombor 2. Nombor 3 tetap kekal kat belakang. Nombor 3 tetap kekal kat belakang. Cuba pasifkan. 2 dulu kita pasifkan. Buah durian itu dimasukkan oleh mereka ke dalam bakul. Dimasukkan oleh mereka. Ni ke dalam bakul. Terbaik. Inilah yang betul. Tahniah Ain Sabrina. Inilah jawapannya. Baik. Siapa nak jawab soalan yang keempat? Siapa nak jawab soalan yang keempat? Siapa nak jawab soalan yang keempat? Ada yang nak jawab? Okey, last sekali. Lepas tu kita tamatkan kelas ni. Okey, last sekali. Siapa yang ada? Okey, Ahmad Imtiaz. Last sekali. Lepas tu kita akan stop lah. Kita akan stop. Okey, sekarang. Ahmad Imtiaz, adakah kamu bersama cikgu? Yes. Aduh, bising ah. Suruh adik kau bising, diam. Okey. Sekarang tolong bagi tahu cikgu. Pelaku ni kata ganti ke berapa ni? Pelaku ni. Pertama ke, kedua ke, ketiga dalam ayat ni? Saya menutup semua sus elektrik sebelum keluar dari rumah. Pertama. Okey, pertama. Aduh, okey. Maaf Imtiaz, cikgu terpaksa pilih orang lain sebab bising.
Cikgu terpaksa pilih orang lain kerana bising. Okey. Cikgu kena pilih orang lain sebab bising. Cikgu akan pilih Aidan Mikail. Aidan Mikail. Okey, Aidan Mikail. Ini pelaku dia diri pertama ke, kedua ke, ketiga? Aidan Mikail tak ada pula. Aidan Mikail. Pertama. Okey, pertama. Jadi cuba kamu, kalau diri pertama, ada dioleh ke tak ada? Kalau pasif dia ada dioleh ke tak ada? Tak. Tak boleh. Okey. Okey. Tak boleh sebab dia diri pertama. Pelaku dia diri pertama, maka tak boleh ada dioleh. Tak boleh ada dioleh. Maksudnya kalau tak ada dioleh, tak boleh ada dioleh, cara pasifnya ialah kena buang imbuhan hadapan bagi kata kerja tu. Okey, cuba bantu cikgu. Mana nombor 1 kita nak label? Saya. Saya. Yang kedua? Nombor 1. Nombor 1. Menutup semua suis elektrik. Okey, menutup semua suis elektrik. Nombor 2. Yang ketiga? Sebelum keluar dari rumah. Sebelum keluar dari rumah. Nombor 3. Ini nombor 3. Bagus, terbaik. Terima kasih. Okey, kita labelkan Saya nombor 1. Semua suis elektrik nombor 2. Yang hijau ni nombor 3. Okey, cuba pasifkan. Cara nak pasifnya ialah 2 kena letak kat depan dulu, diikuti oleh 1 dan akhirnya 3. Tolong pasifkan dulu. Bantu cikgu pasifkan. Hello? Alright, hilang. Hilang. Kalau hilang maka siapa nak itulah dia mute. Okey, siapa nak bantu cikgu? Ella sini bantu cikgu lah. Cikgu nak cepat sebab ada orang ada kelas pula. Dia hilang-hilang pula dah. Ella sini bantu cikgu pasifkan. Semua suis elektrik saya tutup sebelum. Semua suis elektrik saya tutup. Okey, betul. Saya tutup Sebelum keluar dari rumah. Betul, terbaik. Sebelum keluar dari rumah. Okey, cara pasif diri pertama dan diri kedua sama sahaja. Okey, murid-murid, itu sahaja. Kemudian jawapan bagi latihan ni cuba kamu buat sendiri, nanti cikgu akan berikan jawapannya. Cuba kamu buat latihan ini di rumah. Maksudnya soalan 5 sampai soalan 15 cuba buat sendiri di rumah. Okey? Alright, habis. Jadi terima kasih murid-murid cikgu ucapkan kerana sudi bersama dengan cikgu pada hari ini. Kita dah nampak bahawa ayat pasif diri ketiga berbeza dengan ayat pasif diri pertama dan kedua. Diri ketiga ingat ada dioleh. Diri pertama dan kedua tak boleh ada dioleh. Baik, ingat kalau nak pasif tengok dulu pelakunya. Sama ada diri pertama dan kedua atau ketiga. Okey.